Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Maksudnya, berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendahkan diri dan dengan suara yang perlahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan kepadanya. Dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau tidak diterima. Dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan supaya dimakbulkan. Sesungguhnya rahman Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, syukur kita pada Allah Ta'ala sekali lagi pada malam ini. Kita dapat bersama-sama dalam kuliah maghrib dalam masa 20-30 minit ini di musim-musim COVID-19 ini. Saudara, kita masih lagi duduk pada bahagian yang mana yang berkait dengan amal-amal yang dibanyakkan oleh Rasulullah. Yang pertama, banyak zikrullah. Kita masih lagi berada di sini. Masih lagi. Sudah beberapa siri ini masih dalam situ lagi. Apa dia zikrullah itu? Zikrullah yang kita sebut ialah berkait dengan kita ingat pada Allah. Ingat pada Allah. Zikrullah membawa makna kita ingat pada Allah. Kena faham perkataan itu. Zikrullah membawa makna zikrun. Zikrun tu ingat. Allah lah. Kalimah lafaz jalaluh. Zikrullah ingat kepada Allah. Sahabat sekalian, zikrullah disebut begini. Zikir adalah setiap aktiviti. Zikir adalah setiap aktiviti yang mampu mengingatkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa sahaja yang kita buat, dia tak terikat dengan zikir dengan maksud zikir mulut tu dulu. Yang tu belum lagi. Mana seluruh daripada aktiviti kita ni ingat pada Allah. Yang dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna zikir. Sama ada dengan lidah, sama ada dengan perbuatan, sama dengan hati. Itu makna zikir. Satu lagi, yang dimaksudkan dengan zikir ini, apa yang disebut oleh Ibnu Hajar dalam membicarakan sebuah hadis, sesungguhnya yang dikehendaki dengan zikrullah, ingat Allah. Dalam hadis Abi Darda tersebut, saya tak baca hadis ini, ialah az-zikrul kamil, ingat yang sempurna menyeluruh. Iaitu meliputi zikir lisan dan hati yang menghadirkan kebesaran Allah. Tuan-tuan tengok yang tu. Hak mana? Ia meliputi zikir lisan, lidah kita, dan juga hati kita yang menghadirkan kebesaran Allah. Kalau kita buat kesimpulan gini, dalam hidup kita ini segala-galanya adalah zikrullah, ingat pada Allah. Cuma malam ini kita nak sambung. Sambung bahagian mana? Sambung pada bahagian kita ingat pada Allah, zikrullah dalam bentuk ucapan. Contoh, subhanallah.
Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi yang ni kita sambung pada malam ini. Adab zikir, termasuklah adab dalam kita berdoa, termasuk di sini. Satu, menyebut lafaz zikir dengan betul dan faham maksudnya. Itu yang pertama. Sebab malam ni kita sambung tajuk apa? Tajuk adab zikir. Kita tak nak berzikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tiba-tiba kita tak termasuk di kalangan orang, ya dalam kalangan orang yang disebut sebagai orang yang zikrullah, ingat pada Allah. Jadi yang pertama apa dia adabnya? Menyebut lafaz zikir dengan betul dan faham maksudnya. Sebut biar betul. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Biar betul. Sebut tu biar betul. Bukan saja betul, kita kena faham maksudnya. Makna itu biar tahu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Baru kita ada rasa kebesaran, kehebatan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Sebut lafaz yang betul dan faham maksudnya. Dua, menggunakan suara yang perlahan. Suara yang perlahan. Yang ketiga, merasai kehebatan, kekuasaan, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga. Saya baca dulu. Empat. Suci dan bersih daripada hadas. Ni tidak wajib. Jangan salah faham pula. Ni tidak wajib. Tapi sebaik-baiknya kita suci daripada hadas. Sangat baik kalau kita berada dalam keadaan berwuduk. Itu sebab disebut adab zikir. Kan? Yang kelima, zikir dengan lafaz yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran kita semua tahu. As-Sunnah merujuk kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ustaz, yang lain-lain boleh, bukan tak boleh. Kalau dengan tujuan kita nak membesarkan Allah, nak dekat dengan Allah, tidak menjadi kesalahan. Cuma dia kata zikir dengan lafaz yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lagi, tidak berzikir dalam tandas. Jangan masuk tandas kita baca Bismillahirrahmanirrahim ke Alhamdulillah. Luar tandas, okey. Ada lagi. Dan lain-lain. Termasuklah kita tutup aurat kita, termasuk kita menghadap kiblat. Ini tidaklah duduk dalam perkara yang wajib. Tapi kita hidup dalam keadaan beribadat kepada Allah Ta'ala, biarlah dalam keadaan yang sangat baik. Sahabat sekalian, yang sangat besar di sini ialah hak nombor 1, 2 dan 3 tadi. Nombor 1 kita sebut dengan betul, tahu maknanya. Yang kedua, perlahankan suara kita. Jangan kuat-kuat. Yang ketiga, ini yang besar. Apa dia? Merasai kehebatan, kekuasaan, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, terus kepada ayat untuk 1, 2, 3. Sahabat sekalian, ini ayatnya. Yang berkait dengan mana? Suara kita ni. Bukan menjerit-jerit kita. Bukan. Suara kita ni. Kemudian dia akan sebut bagaimana pula hati kita. Hati kita ni. Kita baca ayat ini. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendahkan diri, dengan suara yang perlahan. Dengan suara yang perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Sambungan ayat ini Al-A'raf 56. Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin.
dan janganlah kamu membuat kerosakan di bumi. Sesudah setelah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah. Ingat tajuk kita ni. Tajuk kita adab zikir, adab doa. Dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau tidak diterima. Khaufan, takut, bimbang Tuhan tak terima. Dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan, yakni tama'an, tamak apa dia? Sangat-sangat mengharapkan Allah Ta'ala menerima kita punya doa kita. Kalau bak doa, kalau bak amal pun kita juga. Kita salat, kita puasa, kita ada khaufan, takut. Takut apa? Takut Allah Ta'ala tak terima amal-amal kita. Nanti kita akan belajar apa dia syarat-syarat diterima amal-amal kita yang kita buat. Sama ada amal dunia ataupun amal akhirat. Kemudian tama'an, rasa. Nak sangat. Tamak bukan bahasa Melayu, bahasa Arab. Nak sangat kita ni supaya Allah Ta'ala terima kita punya doa kita kalau amal kita. Sahabat sekalian, Allah Ta'ala dalam satu ayat yang lain tuju terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-A'raf 205. Ya, ada saudara Kamaruddin. Kamaruddin ini sahabat saya di mana ni, di Ceras. Saudara Hizam Abu Zaid ini duduk di Terengganu, ya. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Ayat ini khitab ni dihadapkan pada seorang. Pada siapa ni? Muhammad Rasulullah. Tapi bukanlah kata untuk Muhammad je, untuk kita. Apa dia ajar kita? Wadhkur, zikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Dan sebutlah serta ingatlah. Ingat, saya sebut sekali lagi. Terjemahan ini adalah terjemahan standard. Bukan terjemahan peribadi saya. Jadi dia sebut uzkur itu, uzkur dua makna. Satu, sebutlah. Sebut tu di mulut. Uzkur, ingatlah. Ingat mana? Ingat tu di hati kita. Ingat di hati kita. Ingat di akal kita. Ingat, ada dua sekali. Wazkur, dan sebutlah di mulut. Bila sebut dengan betul. Ingatlah. Dan serta ingatlah akan Tuhanmu dalam hatimu. Dengan merendahkan diri. Tadarru'a. Wa khifah. Dengan perasaan takut. Di sini dia terjemah khifah dengan takut. Khifah dia terjemah dengan takut. Tadi khufiyah. Khufiyah maknanya kita suara kita perlahan. Khufiyah. Bila berzikir suara perlahan. Yang ini dia sebut dalam bentuk tadarru'an. Maknanya kita rendah diri. Siapalah saya ni, ya Allah. Apalah hebat saya ni, ya Allah. Apalah. Itu tadarru'an. Lagi satu, wa khifah. Ni dalam diri kita ni. Dalam diri kita ni ada perasaan rendah diri di hadapan Allah. Tak ada hebat kita ni. Kalau kita hebat ni, COVID ni kita tendam gitu je. Tak ada kuasa kita, tak ada. Tadarru'an, rendah diri. Bila kita berzikir, bila kita berdoa, ni jiwa ni jiwa dalaman kita. Rendah diri, wa khifah, dan dengan perasaan takut melanggar perintahnya. Ya. Kemudian ada lagi. Wa dunal jahri minal qaul, dan dengan tidak pula menyaringkan suara. Jahar. Jangan kuat-kuat sehingga mengganggu orang lain. Kita dah sebut subuh tadi. Berzikir sampai mengganggu orang. Baca Quran ganggu orang. Jadi sahabat sekalian, saya tahu ramai orang kadang-kadang berbalah
benda-benda seumpama ni, benda mudah je. Memang Nabi SAW berzikir selepas solat, memang ada. Kita pun buat tajuk. Zikir Nabi selepas solat, memang ada. Tinggal lagi kita tak ikut peraturan. Orang kata, ustaz, boleh zikir kuat, boleh zikir ramai-ramai. Itu tak ada masalah. Tak ada masalah yang tu. Tinggal lagi ada adabnya, peraturannya. Kalau awak berzikir, tengok ayat tadi. Wadunal jahri minal qaul. Nabi ajar Rasulullah itu. Bil ghuduwi wal asal. Hendaklah kamu dengan tidak pula menyaringkan suaramu. Ini kena ambil berat. Sebutlah tuan-tuan, saya tengok seorang masjid, saya pun mengajar seorang masjid juga. Saya pun pesan juga supaya apa dia, bila dah beri salam tu, eloklah imam ambil mic letak di tepi. Maka berzikirlah macam biasa. Nak ramai-ramai pun boleh, seorang-seorang pun. Pasal apa dia? Kita akan mengganggu orang lain yang sedang solat. Solat itu juga zikir. Wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah sembahyang untuk ingat pada aku. Jadi kalau kita sembahyang, janganlah kuat-kuat ganggu orang sembahyang. Sama juga orang baca Quran. Maka saudara sekalian, tolonglah faham betul-betul benda ni. Faham betul-betul. Jangan dilabelkan orang tu begini, orang ni kaum muda. Jangan, itu tak faham tu. Kita bukan maksud tak boleh berzikir ramai-ramai. Tak boleh berzikir kuat, bukan. Maksudnya apa dia? Jaga dia punya adab dia tu kita kena jaga. Adab tu kita kena jaga. Adab tu kita kena jaga. Apa dia? Adab dia tadi. Satu, kita sebut dengan betul. Kemudian, bukan saja sebut tu betul. Tahu maknanya. Yang kedua, rendahkan suara. Setakat mana rendah, Ustaz? Mudah je saya sebut. Kalau sembahyang Zuhur tu, rukun qauli, percakapan, baca Fatihah, wajib tak dengar telinga kita? Wajib kan? Sekadar itulah. Sekadar itulah dengar telinga kita. Kalau terlajak pun, terlajak seorang lagi je. Itu je. Dah ditunjuk dah. Cuma kita ni tak faham begitu. Kemudian lagi satu disebut pada kita. Dalam kita berzikir, dalam kita berdoa, ada tiga tu. وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang lalai. Maka sahabat sekalian, di sini tutup benda besar. Dalam bab berzikir, dalam bab berdoa, berwirid, ini benda besar. Satu, sebutlah Allah dengan mulut kita. Hadirkan hati kita. Sebut, makna kita tak, bukan mulut sebut telinga ke lain. Mulut sebut tapi ingatan tak ingat pada tadi. Dia nak sebut dan ingat sekali. Dua, dalaman hati kita. Apa dia? Kita hendaklah dengan keadaan merendah diri dan dengan perasaan takut. Dua. Ini besar syarat ni. Surah apa tu? Quran surah 7 Al-A'raf 205. Dua. Rendah diri di hadapan Allah. Dan dengan perasaan takut jiwa kita. Yang ketiga, dengan tidak Yang ketiga, tidak pula menyaringkan suara kita. Jangan kuat-kuat suara. Jadi yang pertama, bila kita berzikir, yang pertama kita naklah merendahkan diri serta perasaan kita takut pada Allah. Yang kedua, tidak pula menyaringkan suara kita kuat-kuat. Kemudian lagi satu, janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang lalai hati kita. Ini syarat besar. Satu ketika sahabat sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadisnya. Saya ambil dalam satu kitab tulisan yang ditulis oleh almarhum Tuan Guni Abdul Aziz. Sikit saya ambil ni. Larangan angkat suara ganggu orang solat. Habis ni kita berhenti. InsyaAllah subuh besok, saya tak tahu lagi nak ambil tajuk mana. Tapi insyaAllah nanti saya akan masukkan dalam Facebook apa tajuk dia insyaAllah. Larangan angkat suara ganggu orang solat. Ni kita nak berhenti last di sini.
Dia kata, i'takafa Rasulullah fil masjid fasami'ahum yajharuna bil qira'ah fakashafa as-sitr wa qala ala inna kullakum munajir rabbah فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. Ini tuan-tuan tengok baik-baik hadis ini. Hadis ini riwayat Abu Daud. Saya ambil dalam satu buku tulisan Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Tahun 2011 tu. Apa maksudnya? Terjemahan hadis itu. Pernah Rasulullah beriktikaf dalam sebuah masjid. Nabi duduk dalam masjid. Maka baginda mendengar mereka mengangkat suara bacaan. Bacaan mana? Al-Quran ataupun salat. Baca Quran kuat. Salat kuat. Entah berzikir, wallahualam. Lalu baginda mengangkat tirai dan bersabda, ketahuilah sesungguhnya setiap kamu bermunajat. Munajat maknanya merayu. Kalau kita panggil munadi, hak tu jerit macam orang azan. Orang azan dia panggil, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah. Munadi dengan makna kita panggil orang kuat-kuat, melaung, kuat-kuat. Itu azan. Hak ni munajat. Suara tu kita je. Merayu, dengar tak dengar je kita dengan Allah Ta'ala. Ketahuilah bahawa sesungguhnya setiap kamu bermunajat pada Tuhannya. Maka janganlah sebahagian kamu mengganggu sebahagian yang lain. Dan janganlah sebahagian kamu mengangkat suara melebihi sebahagian yang lain dalam bacaannya atau sabdanya dalam solat. Allahu Akbar, Syekh. Cantik kalau kita beramal dengan amal Islam ini dalam bab ibadat. Itu sebab masjid dia panggil silent zone. Tempat zone yang senyap. Tapi tempat kita bising. La ilaha illallah. Sebab dia, kalau tuan-tuan tengok dalam bab berzikir ni, kalau dapat kita ni dalam keadaan dia panggil berkhalwah. Khalwah ni apa dia? Bersunyian-sunyian kita dengan Allah. Kalau dapat begitulah, kita sorang-sorang dalam bilik sembahyang, kita sorang-sorang berzikir. Kalau dapat begitulah. Jadi kalau duduk tempat besar masjid, maka jagalah. Sewaktu kita berzikir, sahabat sekalian, jagalah. Sewaktu kita baca Quran, sewaktu kita sembahyang, di sini sebenarnya sunatlah. Jangan sampai kita ganggu orang lain yang juga sedang bersembahyang, yang sedang solat, yang sedang berzikir, sedang berdoa. Dengan bahasa mudah ni, Nabi kata, ketahuilah sesungguhnya setiap kamu bermunajat kepada Tuhannya. Kesimpulannya, bila kita sebut adab-adab berzikir ini, termasuklah adab kita berdoa, termasuklah dalam bab sembahyang, jaga benda-benda ini. Supaya apa? Apa yang kita buat ini diterima oleh Allah. Satu, ni ulang. Menyebut lafaz zikir dengan betul dan faham maksudnya. Samalah kita dengan solat. Pun begitu juga. Yang kedua, menggunakan suara yang perlahan. Suara yang perlahan. Jangan nyaring-nyaring. Yang ketiga, ini hak besar ni. Merasai kehebatan, kekuasaan, kebesaran dan juga keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni datang saudara Cikgu Mak Zai Mustafa. Lama saya tak jumpa Cikgu Zai ni. Allahu Akbar. Ni sahabat lama saya dulu. Merasai kehebatan, kekuasaan, kebesaran dan juga keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga ni, saya ambil yang tiga ni yang besar ni. Apa dia? Bila kita lafaz yang betul, tahu maknanya, rendahkan suara, orang kata apa dia? Sekadar dengar telinga kita, kemudian hati ni kena hadir.
Tapi macam mana hati ni nak hadir, rasa kebesaran Allah, kita tak faham maknanya. Maka hari ini sahabat sekalian, kita ubah. Kena ubah. Ubah apa dia? Ubahlah dari segi cara kita berzikir, cara kita berdoa, kita ubah supaya apa yang kita buat ini benar-benar kita cuba ikut sungguh apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh para sahabat baginda salam. Mudah-mudahan apa yang kita buat selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita beribadat, termasuklah berzikir, berdoa, solat sebagainya. Termasuklah dalam bab ekonomi, dalam bab politik, bab masyarakat. Kita sangat mengharapkan Allah Ta'ala terima dan dia jadi ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, kita tangguh sekadar itu. Saya bawa sikit lagi, saya turun. Yang keempat, nanti ada yang tak dapat sambungan dia ni. Yang keempat, suci dan bersih daripada hadas. Ini antaranya. Banyak lagi. Zikir dengan lafaz yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kau dapat lafaz yang tepat macam Nabi sebut. Kita payah tambah-tambah lah. Kurang pun jangan, tambah pun jangan. Bukan masalah. Boleh tak? Boleh tak? Kalau yang tepat, ambil tepat macam tu. Contoh sikit, contoh kan. Kalau kita zikir pagi 100 yang saya dah sebut dalam kuliah subuh ke apa. La ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir pagi 100. Tapi kalau subuh, selepas sembahyang subuh, lepas sembahyang maghrib, dia ada 10. Sama juga, tapi dia ada tambahan. Bukan saya tambah, Rasulullah baca ada tambahan. Apa dia? Ada yuhyi wa yumit. Kita pun baca. Baca macam mana? Bacalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Ada tambahan untuk subuh 10 kali, maghrib 10 kali. Yuhyi wa yumit. Kita bacalah. Sebab Nabi sebut lafaz tu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akhir sekali, tidak berzikir dalam tandas, tempat-tempat najis. Kemudian 7 lain-lain, menghadap kiblat, tutup aurat dan sebagainya. Nombor 4 tu kalau tuan-tuan faham mudah je. Ustaz, saya tak ada air semayang, tak boleh berzikir. Boleh. Semayang tak boleh lah. Maknanya tak ada masalah lah. Untuk baca subhanallah, tak ada wuduk pun tak ada masalah. Ya. Kita hadap besar pun tak apa. Tapi sebaik-baiknya, begitulah keadaannya. Adab dalam kita berzikir. InsyaAllah besok pukul 6:30 kita akan bertemu lagi. Saya besok cadang untuk saya pergi sikit kepada perkara nombor 7. Nombor 7 ni hak mana Ustaz? Masih lagi dalam bab berzikir, dalam bab doa, masih lagi dalam bab untuk kita senantiasa dekat dengan Allah Ta'ala. Saya nak pergi ambil sikit yang nombor 8 besok. Besok nombor 8, banyakkan berdoa, bermunajat dan mengadu hal kepada Allah. Besok kita akan tengok dia insya-Allah. Hak nombor 8 tu. Kita masih lagi dalam tajuk mana? Zikrullah, ingat pada Allah. Di situlah zikirnya. Di situ juga kita boleh masuk baca Quran. Di situlah juga masuk bab solat. Cuma di sini dia pecah-pecahkan dia. Jadi besok subuh kita pergi ambil sikit bab doa. Apa yang dimaksudkan dengan kita nak berdoa kepada Allah Ta'ala. Macam mana cara kita berdoa. Dia pun juga ada doa-doa tertentu yang Nabi baca. Besok kita akan bertemu tajuk antara doa yang Nabi SAW banyak berdoa kepada Allah. Dan kita nak ambil itu besok insya-Allah. Jangan lupa besok pukul pukul 6:31 pagi. Pukul 7 kita berhenti. Jadi yang bekerja dia boleh bergerak ke tempat kerja besok insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, berhenti sekadar itu. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang beri sokongan bersaya ini. Dan saya kira ini kuliah online yang untuk saya lah yang paling ramai malam inilah. Yang paling ramai, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dan sahabat sekalian, kita bertemu lagi pada besok pagi.
kita tangguh majlis dengan sama-sama baca tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.